أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmة الله wabarakatuh. Dah okey ke setting kita ni? Alright, that's good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is the setting okay? Semua boleh dengar suara saya dengan baik ke? Hopefully okay. Dah lama kita tak setting live ni. So Alhamdulillah, kita akan cuba untuk teruskan tradisi ilmu kita, tradisi perkongsian kita. So kali ini kita akan mulakan dengan suasana budaya yang baru setiap pagi, insyaAllah lah saya usahakan setiap pagi kita ada live sharing, sedikitlah kisah-kisah inspirasi, motivasi, kisah-kisah tauladan kan. Saya cuba buat kajian setiap hari untuk memberikan sedikit sharing pada tuan-tuan dan puan semua. Anyway, suara saya okey ke tuan-tuan dan puan? So nampak ada beberapa orang dah join ni. Muhammad Farid, hai bang. Waalaikumsalam Muhammad Farid, ya. Farid, apa khabar Farid? Okey? How are you doing? Farid okey? Yang lain-lain kalau suara saya okey, boleh tekan nombor 1 ke? Alamak, amin. Tuan Amiruddin, the mayor of Putrajaya. Tuan-tuan puan kalau nak cari rumah, tuan-tuan puan kalau nak menyewa dekat area Putrajaya, Dengke, Sepang, inilah orangnya. Hubungilah Tuan Amiruddin bin Abdul Rahman ni. Kita panggil dia the mayor of Putrajaya, Datuk Bandar Putrajaya. Memang legend. Semua selok belok, semua apa nama ni, jalan tikus, jalan tak tikus, semua okey. Suara okey Meh? Alright, suara okey, muka handsome. Alamak Meh, janganlah macam tu. Itu dia terus terang sangat tu. Nanti orang lain semua perasan. Bahaya tu. Alhamdulillah. So, okay, how's everybody doing? Macam mana, apa khabar semua pada pagi ni? Is everybody okay? Hari Isnin, orang kata apa? Hari Isnin ni Monday Blues. So Monday Blues ni adalah pepatah yang menjadi pilihan kita. Sama ada kita nak memilih dia menjadi blues, ataupun jadi jazz, ataupun jadi K-pop, ataupun jadi dangdut. Itu semua pilihan kita lah. Yang mana setiap hari kita tahu bermula daripada kita buka mata setiap pagi, Allah Ta'ala memberikan ruang dan kita untuk buat pilihan. Apakah pilihan kita setiap hari? So Alhamdulillah. So okay, everybody looks good. Video okay, suara pun okay. So insyaAllah within 10-20 minutes saya nak buat sedikit sharing pagi ni as a good start, sebagai satu kata-kata hikmah, sebagai sedikit kata-kata inspirasi, motivasi yang boleh menjadi kekuatan pembelajaran dan juga panduan pada tuan-tuan puan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Okay. Nampaknya semua nampak okay. Looks good. Alright. So okay. So macam mana semua, dah balik kampung ke? Saya minggu lepas tuan-tuan puan balik kampung 1 minggu. Fantastic. What a lovely therapy. 1 minggu balik Terengganu, memula hari Ahad tu dengan hari balik Sabtu malam. Habis je negotiator certification course. Waktu habis slot saya hari Sabtu tu, malam tu juga balik kampung. Ingat nak tidur malam tu. Alamak tak boleh. Anak-anak wrestling atas saya. Tak boleh ya. Malam ni juga kena balik. Okey. Malam ni jugalah balik. So Sabtu malam saya balik. So perjalanan lebih kurang 7 jam. Yelah. Kalau orang lain tu 5 jam. Tapi kalau saya tu 7 jam lah. Pasal dia bawa kereta. Kereta tu tak laju. Bukan saya tak bawa laju. Kereta tu yang tak laju. Pelan-pelan lah tuan-tuan kan. Kita kan nak balik nak sonok. So relax lah kan. So sampai Alhamdulillah malam tersebut juga sampai dalam pukul 4 pagi. Rehat jap. Hari Ahad tu ingat nak lelap kan. Nak ambil tenaga balik. Tak boleh. Anak-anak hassle. Pergi mandi sungai. Tu dia mandi sungai. Hari Ahad 1 hari duduk dalam sungai. Habis tua dah anak-anak saya. Berkedut-kedut kulit semua baru nak keluar.
So itu ayah. Isnin Selasa Senin Selasa Rabu 3 hari 2 malam balik Kelantan. Balik Kelantan jumpalah saudara mara wari-warah di Kelantan, di Pasir Mas. Alright. So everybody okay? Kak Rohani, alhamdulillah. Siapa yang komen ni bolehlah saya raikan sedikit pagi ni. Alhamdulillah. Kak Rokiah kita, waalaikumsalam, selamat pagi. Alamak, I tengok semua bersemangat pada pagi ini untuk memulakan another fantastic week. InsyaAllah. Kan, panjang umur kita, lagi seminggu lagi. Kita cuba usahakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkat, sesuatu yang memberi penuh rahmat, sesuatu yang kita harapkan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, apa-apa pun setiap hari pilihan yang kita buat, apapun perkara yang kita lakukan tu, ultimately kan, along the way tu betul lah nak cerita pasal buat duit, nak cerita pasal bantu orang, nak cerita pasal jadi insan bermanfaat. Ultimately kita nak apa? Kita nak dekatkan diri kita makin lama makin dekat dengan pencipta kita. So itu yang menjadikan setiap hari kita lebih bermakna, insya-Allah. Okay, so alhamdulillah tuan-tuan, saya pun tidaklah dalam keadaan untuk buat sharing yang terlalu panjang. We're going to take about 20 minutes something. Kisah inspirasi kita pada pagi ini tuan-tuan, iaitu kisah Elon Musk. Alright, Elon Musk. Saya rasa semua dah sedia maklum lah Elon Musk ni siapa orangnya kan. Seorang individu yang kita letakkan pada waktu ini, dia adalah insan yang paling kaya dalam dunia. Dengan net worth. Okay, dengan net worth. Net worth ni apa? Iaitu nilai kekayaan. Okay, kalau kita tuan-tuan puan, nilai kekayaan kita dikira daripada apa? Selepas tuan-tuan puan mempelajari net worth, selepas tuan-tuan puan tahu apa itu net worth, formula net worth ni, jadi tuan-tuan puan lepas ni akan melihat kehidupan, melihat kekayaan daripada sudut pandang yang berbeza. Kita tak akan tengok orang tu, kita tidak akan define seorang tu kaya melalui pakaian dia. Kita tak akan define orang tu kaya daripada kenderaan, handphone apa dia pakai, restoran mana dia makan. Kan kita kalau macam tu, kalau sebelum ni kita tengok macam tu, kita kata orang kaya dia ni kan, kata definitionnya. Namun kekayaan sebenar diukur dari segi matematiknya lah. Formula kekayaan sebenar dikira daripada net worth. Net worth ni apa tuan-tuan? Net worth ni adalah semua nilai aset semasa kita yang mengandungi harta kita lah, kereta, rumah, motosikal, apa saham dan sebagainya tu pada nilai semasa, campur dengan simpanan, emas kita semua tu, itu semua nilai semasa. Nilai semasa kena ambil nilai semasa. Kalau rumah tu bukan pada harga kita beli, harga semasa, nilai semasa aset tersebut. So daripada nilai semasa tersebut, kita tolakkan dengan semua baki hutang kita. Right? Kalau macam rumah tu bukannya nilai loan asal yang kita buat, tapi baki semasa hutang kita. So daripada nilai semasa semua, tolak dengan baki hutang sama dengan jumlah akhir dia tu kita panggil sebagai net worth, iaitu nilai kekayaan. Jadi dekat sini kalau kita dah fahamkan secara asas nilai kekayaan tu, dan kita pun boleh kira dan ukur nilai kekayaan masing-masing. Pada hari ini, nilai kekayaan kita kan setiap hari berubah kan. So pada hari ini tanggal 8 hari bulan 11, tuan-tuan dah boleh buat measurement sikit. Dah bolehlah buat ukuran sikit kan. Pagi ni kita tengok okey nilai kekayaan semasa berapa. Nilai aset semasa kita buat table scale, letaklah dalam satu baris kan. Rumah, motor, kereta, emas, saham, simpanan, campur semua tu, tolak dengan baki hutang. Hutang individu dan juga hutang kita dengan institusi pinjaman. Alright. So dah dapat baki tu dapat. So Elon Musk ni tuan-tuan puan, sebagai seorang individu, nilai kekayaan semasanya adalah 185 bilion. Itu banyak kosong belakang tu tuan-tuan puan. Bilion bukan million. You're talking about billion. Kalau dalam bahasa Melayu saya teringat kan, Allahyarham Tan Sri Ali Hashim kan. Semoga Allah sentiasa merahmati beliau kan, salah seorang tok guru saya lah. Dia kata dalam bahasa Melayu dia tak ada perkataan billion. Kalau million kita panggil juta kan, dia tak ada perkataan billion dalam bahasa Melayu. Nak katanya ni bahasa dia lah kan, perkataan digunakan. Nak kata kalau seorang tu billion, dia boleh jadi biul mengira duit dia tu. Dia kata begitulah, maksudnya orang tu tersangat kaya. So kalau 1 bilion bersamaan dengan 1000 juta, kalau 100 juta boleh sebut juta lagi, 1000 juta dah jadi 1 bilion kan. So kalau 1 bilion tu membentuk 1000 juta. So Elon Musk net worth, selepas tolak dia punya hutang semua, nilai kekayaan semasa Elon Musk iaitu sebanyak 185 bilion.
Masya Allah. Banyaknya harta dia kan. Okay, so kita lihat kejayaan dia hari ini yang dia telah menjadi orang terkaya dalam dunia, mengatasi Jeff Bezos, iaitu yang asalnya orang paling kaya dalam dunia, iaitu owner of founder Amazon tu kan. So dia dah mengatasi dah. So berapa nilai net worth dia semasa ni? 185 bilion. Kalau nak kira dalam RM, kali 4 lah. Kan $1 sama dengan RM4, RM4 lebih apa semua. Kita ambil kali 4 lah. So sudah tentu kosong-kosong belakang tu memang terlampau banyak lah. Okay, so itu sebagai inspirasi result. Kita nak belajar, dia tak kira tuan-tuan puan. Tak kira belajar dengan budak ke, orang muda ke, tua ke, orang yang pandai ke tak pandai, kita tidak ambil kira semua tu. Kita nak belajar dengan orang yang ada result. Ada result, kita belajar dengan dia. Kita selalu ada skeptical sikit kan. Tengok orang tu muda, kita jadi macam tak nak lah kau muda, apa pun kau apa tahu kan, apa benda pengalaman kau sikit. It's not about that. Whenever you want to learn from somebody, it's always about learning about result. Orang yang ada result, kita belajar dengan dia. Kan, samalah, tak kisahlah apa bidang sekalipun. Macam tuan-tuan puan, mungkin kebanyakan yang ada ni, ada yang perunding hartanah, mungkin ada yang bisnes-bisnes yang pelbagai semua kan. So okay, siapa-siapa pun kita open, kita tenangkan diri, kosongkan gelas kita buang ego kita belajar dengan orang yang ada result. Alright, so okay, sekarang ni in a few minutes saya nak sharekan iaitu apa prinsip beliau yang sehinggakan beliau boleh menjadi seorang bilioner yang bernilai 185 bilion ini. Dia ada 6 prinsip. Okay, menurut artikel ni dia kata Elon Musk ni dia ada 6 prinsip yang dia pegang sehinggakan dia boleh bina kekayaan tersebut. So kita nak belajar dengan dia lah. So at least menjadi panduan pada kita kan. Lagi-lagi kepada tuan-tuan puan, tak kisah apa orang yang berjenis berpendapatan gaji ataupun yang berpendapatan commission apa semua kan, kita nak prinsip hidup. Okay, number one. Ready tuan-tuan puan? Number one ialah dia punya prinsip is that dia tidak letakkan it's not everything about money. Semua yang dia buat tu, kesungguhan dia buat tu tidak diderive daripada duit. This is something interesting. Kan kita kan somehow kita punya semangat, kita punya kekuatan tu datang daripada motivation duit tu kan. Okay, menurut Elon Musk, betul. Duit ni boleh dijadikan sebagai motivasi sahaja. Dia jadi macam pelincir lah. Maksudnya sebagai platform, sebagai pemudah cara ataupun penyemangat. Kan kalau kita nak buatkan situ, dia panggil sebagai stimulus. Dia tidak panggil sebagai end game. Dia tidak panggil sebagai destination yang kita nak capai, iaitu buat duit. Dia bukan pada Elon Musk, bukan begitu. Malahan tuan-tuan puan, prinsip ini saya tengok ramai orang-orang hebat, orang berjaya. Dia tidak letakkan, kalau kita tanyalah kan, what's your ultimate yang you wish to achieve? Dia tidak akan sebutkan duit sebagai dia punya end game dia, sebagai end destination dia. So Elon Musk kata, dalam dia punya prinsip yang pertama ni adalah, yang kita tu, duit tu sebagai pemangkin along the way untuk kita capai apa yang kita nak capai dalam hidup ni. Okay, sebagai contoh kan. Elon Musk sendiri, dia punya ultimate yang dia nak capai apa? Iaitu dia nak buatkan dunia ini, kehidupan ini menjadi tempat yang lebih baik. Begitulah nak katakan sebagai dia punya destination yang dia nak capai. So dalam dia nak buat perkara itu, dalam dia nak capai perkara itu, menjadikan dia along the way tu dia dapatlah result duit yang dia dapat tu kan. Membentuk 180. Tapi dia dalam keadaan, kalau tuan-tuan baca artikel ni very interesting. Dia kata apa, sampai peringkat dia pun tak tahu nilai kekayaan dia berapa. Dia punya semangat nak fokus kepada destination yang dia nak capai tu, apa along the way kekayaan yang dia buat tu dia tak kisah. Orang lain yang excited kirakan berapa dia punya nilai kekayaan. Sampai kan dia baru tahu rupanya dia adalah orang yang paling kaya dalam dunia dengan net worth sebanyak 185 bilion US dollar tersebut. Alright. So kalau kita buat simulation pada kita lah, kita ambil sebagai hidup kita kan. So apa tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan punya ultimate destination nak jadi apa? Nak capai apa? Boleh tak tulis dekat ruang komen? Katalah Tuan Amiruddin kan, tadi dia start dengan, saya setiap hari saya nak bangun, saya nak jadi insan yang baik dunia dan akhirat. Faham tak kan? So dia jadi something yang kita rasa very neutral, very very calm punya destination. Kan, dia bukanlah, dia jangan salah faham, dia bukanlah something yang kita nak buat duit tu salah, tidak. Dia bukan something kan. Tapi jangan jadikan duit sebagai end game.
Kalau jadikan duit, ini Elon Musk punya pengajaran lah. Kalau kita letakkan duit sebagai end game, sebagai kepuasan, dia akan jadi dua kerisauan. Kalau kita dah capai duit tersebut, kita dah tak ada apa nak capai dah. Boleh faham tak? Contohlah tuan-tuan puan dah target, okey setahun ni saya nak capai 100,000 contoh kan. So dah capai 100,000, tuan-tuan puan akan mula masuk ke dalam fasa yang membimbangkan, iaitu apa? Fasa selesa. Whereby selesa akan kills progress. The moment kita switch on button selesa, that's where kita akan kill progress kita. Why? Kita tak ada keinginan untuk maju lagi. Kita tak ada keinginan untuk capai lebih lagi. Okey, itulah satu. Dan yang kedua, kebimbangan ialah kalau kita letakkan duit sebagai end destination kita, kita bimbang. Kalau tak capai, kita akan jadi demotivated. Tuan-tuan setuju? Setuju tak maksud saya? Iaitu kalau kita tak dapat buat duit tu, kita akan jadi macam frust. Kan Allah, kalau contohlah saya nampak ramai perunding hartanah yang ada ni kan. So contohnya kan, kalau orang tu tak jadi beli, kalau loan dia tak lepas, contohnya kalau orang tu tak jadi datang viewing, kalau orang tu tak suka dengan rumah kita tengok, so easily kita akan rasa frust. Kita akan rasa demotivated. Kita rasa macam tak boleh belah lah, aku bukan, I'm not meant to be a perunding hartanah. Macam tu lah dia jadi macam senang-senang je kita dah jadi begitu. Because why? Kita tak dapat capai duit tersebut sebagai destination. Which is very dangerous, which is we can agree to that. So, apa yang kita nak buat? Contohlah kita boleh sama-sama kongsikan lah. Ini tak ada betul salah tuan-tuan puan. Ini something yang kita nak buat sharing pagi sikit, about 20 minutes, relax-relax kan. So, contohnya kita bangun setiap hari, saya ambil saya cuba, saya berusaha setiap hari dengan nyawa, kesihatan yang Allah berikan tu, dengan masa yang Allah berikan hari ini, saya cuba lakukan terbaik untuk menjadi insan yang bermanfaat. Maksud saya adalah dengan sumber yang sedikit. Saya tahu anytime je kita boleh dipanggil oleh kekasih sejati kita. Dan kita lihat pun di keliling kita kan. Sehari-hari kita dengar kisah kan, tak kira muda, tua, lagi-lagi dalam suasana semasa kan. So Alhamdulillah, bangun pagi, Alhamdulillah Allah bagi sehari lagi, insyaAllah boleh survive sampai petang ni. So I'll try my very best to be the best meaningful person. Meaningful person maksudnya apa? Kita nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang sekeliling kita dengan sedikit ilmu, pengalaman yang Allah pinjamkan tu. Okay kan? Jadi kita jadi excited lah. Along the way, Alhamdulillah, adalah hasil-hasil yang Allah realizekan dalam akaun kita kan. So, which is okay, Alhamdulillah. Boleh je survive dan hidup selesa. Namun, kita nak teruskan usaha juga untuk jadi insan yang bermanfaat. Alright. Okay, contohnya Puan Farah Hanim. Alamak, ini saya punya inspirasi ni Kak Farah kita. Saya nak terus pastikan orang mahu membeli rumah, mudah beli rumah. Faham tak kan? Dia jadi something yang neutral. Kita tidaklah rasa macam satu destination yang perit kita nak capai. Kan? So dekat situ kita akan rasa tenang. Kita cuba kan, kita usaha kan. Yalah, izin tak izin. So rezeki tak rezeki ni kan dengan izin dia. Jangan persoalkan kalau tak jadi. Because why? Bukan kuasa kita nak buatkan benda tu jadi. Orang lain jadi, kenapa aku tak jadi? Jangan begitu. Why? Because kita lihat belum izin lagi kan. Mungkin Allah Ta'ala nak letakkan proses tu sebagai pembelajaran. Begitulah kita letakkan. So at least tenang, kita dah capai apa? Saya dah usaha untuk bantu dia beli rumah dengan baik. Rumah yang sesuai, yang baik untuk dunia akhirat dia. Alamak, kalau kita dah usaha gitu, jadi tak jadi, itu semua dengan izinnya. Okay? Itu yang pertama. Alright? Okay, itu prinsip Elon Musk yang pertama. Yang kedua, prinsip Elon Musk yang kedua adalah pursue your passion. Pursue your passion. Fokus dan terus tekad untuk memenuhi apa passion kita. Passion ni maksudnya kita punya semangat lah. Apa yang kita suka. Apa yang kita nak capai. Okay? Elon Musk ceritakan tu, dia tengok kan, dia punyalah dia punya semangat tu kan. To make the world a better place. Dia punya passion sampaikan dia lihat, dia nak membuat satu tempat lain, iaitu di planet Mars, a better place for human being. Dia nak jadikan something yang dinamakan sebagai orang pergi balik ke planet Mars ni sebagai sesuatu yang biasa. Kan? So jadi macam kita dengar, alamak ini something passion yang lain macam lah. So dekat situlah yang menjadikan why dia selalu pursue dengan passion. And then ultimately Elon Musk pesan ialah always believe in your passion. You don't need anyone else to believe in your passion. It's okay. Yang penting kita yang paling penting seorang manusia ni yang bernama kita. Nama tuan-tuan puan kan. So dekat situlah kita nak menjadikan satu passion kita lah dalam lakukan sesuatu. Okay, yang kedua. Yang ketiga,
Okay, thank you Tuan Amir. Alamak, Tuan Amir siap tuliskan punyalah nak dapatkan sesuatu pembelajaran kan. Nombor 3 adalah don't be afraid to think big. Jangan bimbang, jangan takutlah. Bimbang ni macam lembut sangat kan. Jangan takut untuk berimpian besar. Jangan takut. Jangan sekali-kali kita sendiri yang definekan yang kita tak layak berimpian besar tersebut. Dan saya telah menyaksikan berapa orang yang tidak pernah berimpian begitu boleh capai. Macam itulah dia something yang jumpa kita balik kan. Kata Tuan Aiman, saya dulu tak pernah terfikir pun sebulan saya boleh buat 40,000, 30,000 kan. Yelah, kena pula dalam suasana yang jenis makan gaji 2,000, 3,000 sebulan, which is okay. Tu saya kata tu. Iaitu Elon Musk yang ketiga, dia punya prinsip apa itu? Don't be afraid to think big. Jangan risau. Big ni dia maksudnya dream lah. Don't be afraid to dream big. Maksudnya dekat sini ialah kita dalam keadaan kita nak berimpian tu, biar impian tu something yang scary tau. Kalau menurut Allahu Akbar, yang Virgin Airlines tu, apa nama dia tu? Dia kata apa? If your dream don't scare you, maksudnya dream kita is not big enough. Kalau dream tu tidak menakutkan kita kan, maksudnya something yang tak boleh capai dah. Maksudnya tak cukup besar lah. Kalau impian kita tu, itu satu pandangan. Kata yang owner Virgin Airlines tu, dia kata kalau dream tu tak menakutkan kita, dia jadi something yang tidak orang kata apa, tak cukup besar lah. Okay, satu pandangan lagi, saya lupa dah lah siapa dia punya pemberi pepatah tu lah. Dia kata apa? If people do not laugh at your dream, maksudnya your dream is not big enough. Kalau kita cerita kat orang impian kita, orang tak ketawa, orang tak macam dengar kan, macam contohlah Amir kan, saya suka juga guna contoh Amir kan. Amir beritahu saya berimpian nak bayar zakat setahun 25,000. Contoh kan, Amir pernah menyatakan impian tersebut kan. Orang pun macam tak logik lah Amir, 25,000 maksudnya komisen kau 1 juta. Contoh kan. So let it be. Maksudnya apa? Kita tahu ini adalah satu impian yang menggegarkan dunia. Begitu. So we are having big dreams. Big dreams will lead to big actions. Kita tak boleh dalam keadaan selesa buat benda yang biasa kita buat dan mengharapkan hasil yang luar biasa. Tak boleh. So we must have big dreams, menjadikan kita do extraordinary things berbanding dengan apa yang kita biasa buat. Dan insyaAllah, we will get it. Alright? Nombor 3. Nombor 4 apa dia? Be ready to take risk. Nombor 4. Okay, Tuan Amir, bantu. Richard Branson. Alamak, terima kasih Tuan Ashraf. Okay, Richard Branson, the owner of Virgin Airlines. Yang anak murid protege dia siapa? Tony Fernandez. Kan? So kita dengar cerita-cerita yang grand-grand macam ni, barulah kita punya cara berfikir, semangat kita pun jadi berbeza. Kan? Okay, yang keempat, kita habiskan sikit. Kita itu je sikit-sikit tuan-tuan. Pagi relax about 30 minutes, kita dengar something, memberikan some stimulus, motivation, inspiration kita pada waktu pagi. Then all the best throughout the day. Nombor 4 apa dia? Be ready to take risk. Okay, risk ni tuan-tuan, risiko ni risiko apa-apalah, risiko kerugian, risiko kena gelak, risiko benda tu tak jadi, risiko lah kan. Maksudnya risiko ni adalah satu sudut pandang musuh kepada usaha. Kita buat apa-apa, musuh utama dia adalah risk kan. So kita risau tentang risk. So dia kata apa, dalam nak berjaya, dalam berusaha nak berjaya itu, be ready dengan risiko. Kalau kita ready dan dia berlaku, menurut Elon Musk, kalau pun dia berlaku, kita tahu dah, kita dah ready yang mana ini akan berlaku. Yang menjadikan kita melompat, kita jadi sedih, kita jadi down, because why? Sometimes when risk happen, kita dalam keadaan tidak bersedia. Kita tidak kenal pasti risk tersebut. Alright? And it's okay. Okay? Kita be ready saja. Alright? Pesan Elon Musk tu. Yang kelima, tuan-tuan. Okay? Kita habiskan, ada 2 sikit lagi. High risk, high return. Alamak, thank you, man. Kan? Dan saya seronok lah. Saya lah personally, saya kagum tau dengan individu-individu yang dare to take risk. Calculated risk lah. Risk yang something yang dia berani ambil tu, something yang kalau berlaku, dia willing to face the consequences kan. So menjadikan saya tampak berani lah. Orang-orang macam ni bila dia buat sesuatu yang besar, dia berani buat. Contoh kalau perunding hartanah tu, dia berani untuk pergi buat marketing rumah-rumah yang 2 juta, 3 juta. Kan, something yang orang jadi macam, tak berani lah, aku tak rasa boleh jual. Kata dia cuba dan dia beranikan diri. Yang berani jual projek-projek yang luxury sebagainya kan. These are people yang ready to take risk. Alright? Yang kelima tuan-tuan. Yang kedua terakhir. 5, 6. Kita nak ambil sikit-sikit je sebagai inspirasi kita. Yang kelima adalah ignore the critics. Ini best. Ignore the critics. Amir, bantu saya untuk tulis dekat ruang komen. Nombor 5, Elon Musk punya prinsip apa dia? Sehingga dia menjadi orang yang paling kaya dalam dunia.
dengan net worth 185 bilion US dollar tersebut, iaitu nombor 5, ignore the critics. This is something yang saya sendiri selalu kuatkan minda saya, iaitu kita selalu takut dengan kritikan orang. Kritik tak datang pun lagi kita dah takut dah. Kita nak buat apa-apa je kan kita jadi terfikir, ini nanti kalau orang kata ni, alamak ai tak boleh ni, aku dah lah telinga nipis, katalah kan, aku sensitif, alamak ai. Itu yang menjadikan kita selalu dalam ketakutan yang membuatkan kita tak berani nak buat apa-apa. Dia punya takut tu punya overwhelm, kita lemaskan diri kita dalam ketakutan tu, menjadikan kita nak buat apa-apa je kita berhenti. Tuan-tuan puan ada tak perasaan tu kan? Kita tahu dah formula nak hadirkan kejayaan baru dalam hidup kita. Tapi bila kita terfikir je nanti orang kata apa kan, alamak ai, dekat situ kita reservekan diri. Aku tak beranilah masuk gelanggang tu. Nanti kan kalau orang banyak kata-kata kat aku kan, nanti aku sedih. Itu kan. Kita pun jadi takut, aku sedih, baik aku jangan buat. Kan aku tak buat apa-apa, nampak tak ada orang kata apa-apa aku. Kan selesa. Begitu. So menjadikan tak boleh tuan-tuan puan. Dia punya gandingan dalam kita nak buat benda-benda yang luar biasa ni, tak boleh tidak, kita tak boleh elak daripada apa yang dinamakan sebagai criticism. People has always something to say to us. Don't worry. Kita tak buat apa-apa pun ada je orang katakan tu. Itu kau tengoklah tu. Dengan kesihatan, dengan suruh sihat tubuh badan, tak adalah nak buat something dalam hidup. Kata juga. Maksudnya apa? At the end of the day, tuan-tuan puan, it is something yang kita panggil sebagai part and parcel of our life. Tak boleh buat apa. Nak tak nak, kita kena lalu dengan tenang. Saya teringat satulah kata-kata Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat kan. Salah satu nak jadi cerita kebetulan dia buat tazkirah masa tu, kita pergi dengar kan, masa tu dekat Kota Baru lah. Dia kata kalau boleh nak upah orang kata kat kita. Saya pun terkejut lah, dia maksudnya kalau boleh nak upah orang kata kat kita. Kita ni dalam amalan tak seberapa. So dengan orang kata tu jadi pahala free kat kita. Itu. Saya pun jadi macam, very interesting kan. Dia kata apa, upah orang kan. Maksudnya kalau orang berhimpun kata kat kita tu, kita patut pergi bagi hadiah kat diorang. Terima kasih lah. Korang siap berhimpun, semangat kutuk aku kan. Why? Because why? Kita dapat pahala free. Itu sedikitlah kata-kata yang membuatkan tuan-tuan jadi tenang lah. Kalau orang nak kata, contohnya kita nak menulis benda yang baik dekat Facebook ke sebagainya kan. Pap, nak masuk satu komen, ini tak ada lain lah, nak tunjuk hebat lah tu. Pap, 3 hari kita tak tidur kan. Tak boleh. Dan satu yang saya selalu pesan kalau dalam yang prinsip yang kelima ni apa dia? Iaitu kita kalau nak berjaya, kita tak boleh hidup dalam andaian orang. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kalau nak berjaya, kita tak boleh hidup dalam andaian orang lain. Tak boleh. Kita nak buat apa-apa, kita terfikir kan, nanti apa kata dia pula nanti dia kata aku poyo pula kan buat benda ni kan. Nanti dia kata apa pula kan. Alamak tak pernah buat, tiba-tiba rajin pula kan. Faham tak kan? Kita risau dengan andaian-andaian ini. Kalau kita hidup dalam andaian orang lain ni, so kita susah nak berjaya. Alright? Okay, itu yang kelima, ignore the critics. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan puan, which is the best part is that, number 6 is that, enjoy life, enjoy yourself. At the end of the day, whatever you do, ultimately yang kita nak capai ialah kita nak bahagia. Ini sebagai Elon Musk, dia berhenti kat situ lah, enjoy life. Tapi kita sebagai seorang Muslim, iaitu enjoy life, yang kita nak capai iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Alright, okay, Alhamdulillah tuan-tuan puan, cukuplah 30 minit kita punya inspirational sharing hari ini. Pagi ini daripada kisah Elon Musk, iaitu jutawan ataupun bukan jutawan orang insan paling terkaya dalam dunia dengan net worth sebanyak 185 bilion US dollar dengan 6 prinsip kejayaan beliau. Alright, so diharapkan semua belajar sesuatu insyaAllah. So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.